أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Okey, pertama sekali saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Wan Suhaimi bin Wan Setapa selaku pensyarah pengurusan co-curriculum MPU 2071. Saya Arisyah binti Ismail insya-Allah akan membentangkan laporan program secara keseluruhannya, iaitu program pertandingan hafazan surah-surah pilihan. Okey, anjuran kelab kelab Taranum Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah. Okey, pertama sekali saya akan tunjukkan ke atas ni adalah logo sekolah saya, iaitu Sekolah Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah. Okey, di sebelah tu adalah logo Yayasan Islam Kelantan. Okey, program pertandingan hafazan surah-surah pilihan ini telah berlangsung pada 15 Ogos 2021 bertempat di kediaman masing-masing. Okey, platform yang kami jalankan pertandingan tersebut adalah melalui Google Meet. Okey, seterusnya anjuran kelab Taranum Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah. Okey, tema kami telah memilih tema iaitu ke arah melahirkan generasi Al-Quran yang bergerak. Okey, kami pilih tema tersebut adalah kerana kami rasakan tema ini sesuai diletakkan di dalam program tersebut kerana hasrat sekolah adalah untuk melahirkan generasi Al-Quran yang mana dapat memberi manfaat kepada masyarakat sekeliling umumnya, tetapi khusus kepada dirinya yang dapat memberi dapat menjadikan acuan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Okey, seterusnya maklumat program keseluruhan. Okey, pertama sekali program ni program hafazan surah-surah pilihan peringkat sekolah. Okey, penganjur kelab Taranum Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah telah berlangsung program tersebut pada 15 Ogos 2021 bertempat di kediaman masing-masing, iaitu melalui platform Google Meet. Okey, seterusnya jumlah peserta yang telah menyertai program hafazan ini adalah seramai 4 orang. Okey, dengan ini saya sertakan jawatan kuasa program di lampiran A, atau cara program di lampiran B, borang penyertaan di lampiran C, surat menyurat iaitu surat jemputan, surat kebenaran dan juga surat permohonan untuk mengadakan program berada di lampiran D. Okey, gambar-gambar sepanjang program berlangsung berada di lampiran E. Okey, yang terakhir senarai semak berada di lampiran F. Okey, seterusnya gambaran pelaksanaan keseluruhan projek. Okey, secara keseluruhannya projek kami dilaksanakan secara berkumpulan, iaitu kami seramai 3 orang yang mengajar bersama-sama di Sekolah Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah melaksanakan kerja khusus yang ditugaskan kepada kami untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan diploma pendidikan pasca siswazah. Okey, jadi kami telah merancang satu program iaitu pertandingan hafazan surah-surah pilihan di sekolah kami lah. Okey, secara umumnya program yang telah kami laksanakan berjalan dengan baik dan lancar dan juga mendapat kerjasama dari semua pihak. Okey, program pertandingan hafaz surah-surah pilihan ini dilaksanakan pada 15 Ogos 2021. Okey, pertandingan ini berlangsung pada waktu malam, iaitu bermula pada jam 8.30 malam dan berakhir pada 10.15 malam. Okey, di mana waktu berjalannya program tersebut betul-betul menepati tentatif yang telah kami tetapkan. Okey,
Oleh kerana situasi sekarang, dunia terpaksa berada di dalam pandemik COVID-19, di mana COVID ni sangat membahaya dan telah mengancam jutaan nyawa manusia di seluruh dunia. Jadi kami mengadakan platform Google Meet untuk melaksanakan program tersebut. Peserta yang terlibat tidak ramai dan hanyalah 4 orang, iaitu mewakili setiap rumah sukan. Rumah sukan ada 4, jadi setiap rumah sukan tu mewakilkan seorang sahaja peserta. Iaitu dari rumah sukan hijau, merah, kuning dan juga ungu. Pertandingan ni telah dirasmikan oleh Ustazah Masibah binti Maksuh yang merupakan penolong kanan Al-Quran Sekolah Ma'had Tahfiz Sains Tanah Merah. InsyaAllah saya akan nyatakan beberapa laporan tentang perjalanan program kami bermula dengan fasa sebelum, fasa semasa dan juga fasa selepas. Untuk fasa sebelum, kami telah berbincang dan membahagikan tugas untuk menyiapkan kertas kerja projek terlebih dahulu. Melalui menggunakan kertas kerja projek ni, kami memohon untuk memohon kelulusan dari pihak sekolah dan juga pentadbir. Seterusnya kami menggunakan kertas kerja tersebut untuk memohon sumbangan dari pihak luar. Seterusnya, kami menjemput perasmi majlis, juri dan juga peserta. Juri terdiri daripada 3 orang, iaitu juri bahagian tajwid, kelancaran dan juga fasahah. Kami telah membuat poster hebahan dan menghantarnya ke dalam WhatsApp group. WhatsApp group dan juga Facebook pelajar. Sesiapa yang berminat untuk menyertai program tersebut perlu mengisi borang pendaftaran dan menghantar borang tersebut yang telah lengkap diisi melalui WhatsApp pihak penganjur. Peserta dikehendaki menghafaz surah-surah pilihan, iaitu surah Yasin, surah Al-Mulk, surah As-Sajdah dan juga surah Ad-Dukhan. Itu adalah fasa sebelum. Semasa fasa semasa pula, program bermula dengan ucapan alu-aluan oleh pengerusi majlis, diikuti dengan bacaan doa. Seterusnya majlis diteruskan dengan ucapan ringkas dari pengarah program. Seterusnya ucapan perasmian dari penolong kanan Al-Quran dan taklimat pertandingan daripada ketua juri. Kemudian pertandingan bermula sehingga jam 9.40 malam. Sementara menunggu keputusan pertandingan dari pihak juri, majlis telah menjemput wakil pelajar untuk mengalunkan bacaan Al-Quran. Selepas itu, keputusan pertandingan diumumkan oleh pihak juri dan johan dimenangi oleh Rumah Sukan Merah. Majlis berakhir dengan sesi bergambar bersama semua hadirin. Untuk fasa selepas, sehari selepas program dijalankan, kami bertiga telah mengadakan postmortem program. Melalui postmortem tersebut, kami telah mendapati beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki untuk program-program lain yang akan kami laksanakan suatu hari nanti. Oleh kerana pertandingan dilakukan melalui talian, kami memilih untuk memberi sagu hati dan juga sijil penyertaan kepada pemenang melalui pos. Kemudian kami telah daripada hasil pelaksanaan program tersebut, kami telah membuat laporan untuk dihantar kepada pensyarah. Sebagai tugasan kami lah. Isu-isu berbangkit dan cara penyelesaiannya. Dalam fasa sebelum, semasa dan juga selepas program, terdapat beberapa isu berbangkit yang akan saya nyatakan di sini. Antaranya ialah, untuk fasa sebelum,
program kami yang dirancang agak tergesa-gesa kerana kekangan masa. Okey, kekangan masa dari pihak kami lah. Okey, oleh kerana itu kami terpaksa memilih seorang sahaja peserta dari setiap rumah sukan. Jika melihat kepada perancangan awal kami ingin mengambil sekurang-kurangnya 3 orang wakil dari setiap rumah sukan, tetapi disebabkan kekangan masa tersebut, kami tetapkan seorang sahaja untuk menyertai pertandingan tersebut. Okey. Yang kedua, hebahan pertandingan lambat dilakukan. Okey, oleh kerana program ni dirancang tergesa-gesa, jadi hebahan pun agak lambatlah untuk kami lakukan. Okey. Jadi kami terpaksa memilih surah-surah yang senang dan juga yang telah biasa dibaca dan juga dihafal oleh pelajar kerana mereka sudah terbiasa mengulangnya. Okey. Okey, seterusnya kertas kerja program lambat disediakan. Hal ini menyebabkan kami kurang mendapat sumbangan daripada pihak luar. Oleh itu, kami hanya memohon sumbangan dari pihak sekolah dan kami terpaksa mengeluarkan perbelanjaan dari poket sendirilah untuk membeli cenderahati kepada juri dan juga peserta. Okey, seterusnya untuk fasa semasa. Okey, masa perjalanan program sedikit lewat dari yang dijadualkan. Okey, hal ini berlaku adalah kerana kesilapan dari pihak kami lah, iaitu pihak penganjur yang memaklumkan kepada peserta dan tetamu jemputan bahawa majlis tersebut bermula pada jam 9 malam, tetapi di dalam jadual tertulis program bermula pada jam 8.30 malam. Jadi kat situ kami terpaksa menunggu hadirin lah, menunggu perasmi, menunggu juri dan peserta. Okey, jadi untuk memastikan program tersebut tidak berakhir pada lewat malam, kami terpaksa meminta supaya diringkaskan ucapan pengarah program, okey, perasmi program, bacaan Al-Quran dari wakil pelajar, taklimat oleh juri dan juga perlu diringkaskan doa untuk majlis tersebut. Okey. Dengan itu, majlis berjalan lancar dan tamat pada waktu yang ditetapkan. Okey, seterusnya masalah yang kedua adalah masalah capaian internet yang lemah. Okey, oleh kerana program ni berjalan di dalam talian, maka internet yang digunakan perlulah laju supaya tidak mengganggu perjalanan program. Tetapi apa yang berlaku adalah sebaliknya, kerana beberapa ketika dalam sewaktu program berjalan, telah mengalami rangkaian internet yang lemah kerana pada waktu tersebut hujan turun dengan lebatnya. Okey, hal ini menyebabkan suara peserta sedikit bergema dan segala percakapan lambat diterima. Okey, oleh itu kami meminta supaya sesiapa yang mempunyai masalah internet menutup fungsi kamera buat sementara waktu. Okey, setelah beberapa minit berlalu dan internet kembali stabil, mereka membuka semula fungsi kamera. Okey, untuk fasa selepas pula, okey, pencapaian cenderahati tidak dapat dilakukan selepas tamat program. Okey, oleh kerana pertandingan berlaku di dalam talian, kami tidak dapat memberi sebarang cenderahatilah kepada pihak juri. Okey, pihak juri juga peserta dan perasmi majlis. Oleh kerana itu, kami memilih untuk membeli cenderahati dan mengepus kepada mereka. Okey, seterusnya saya rasa tidak ada masalah lain yang berlaku untuk fasa selepas program kerana program kami tidak melibatkan situasi bersemuka. Oleh itu tidak timbullah isu isu seperti yang program yang dijalankan semasa bersemuka. Contohnya seperti tidak dapat kerjasama daripada semua pihak untuk mengemas dewan dan sebagainya lah. Okey, dan juga tidak terdapat lebihan makanan. Okey, seterusnya impak projek tersebut kepada pelajar. Okey, yang ni saya rasakan
pelajar mendapat impak lah, okey, daripada program tersebut. Okey, yang pertama, dapat mengulang hafazan Al-Quran. Okey, daripada program ni, pelajar masing-masing bersemangat untuk menyertai program tersebut, dan pelajar yang terpilih untuk menyertai program tersebut, mereka mengulang Al-Quran ni untuk melakukan persembahan yang terbaik semasa pertandingan nanti. Okey, secara tidak langsung mereka tidak mensia-siakan waktu lapang, dan sebaliknya dihabiskan dengan mengulang Al-Quran. Okey, yang kedua, melalui projek ini, pelajar dapat membina hubungan baik antara guru dan pelajar. Okey, dengan penyertaan mereka ke dalam pertandingan ini, okey, jadi pihak pengajar telah menubuhkan satu grup WhatsApp, di mana dalam grup tersebut disatukan pihak pengajar, iaitu beberapa orang guru dan juga dengan peserta. Okey, di mana dalam grup tersebut berlaku komunikasi secara WhatsApp. Okey, dari situ lebih mengeratkan hubungan antara pelajar dan juga murid. Okey, guru juga dapat mengenal murid dengan lebih dekat lagi lah. Okey. Okey, yang ketiga, melatih murid berani untuk mencuba dan menunjukkan potensi diri. Okey, melalui pertandingan tersebut, okey, secara tidak langsung dapat melatih murid agar berani dan tidak gentar untuk berhadapan dengan khalayak. Walaupun melalui talian, tetapi ramai jugalah yang menonton pertandingan tersebut. Jadi mereka berani untuk berhadapan dengan khalayak tersebut. Okey, kalah atau menang adalah adat pertandingan yang sudah dimaklum oleh mereka. Tetapi yang lebih penting adalah mereka mendapat pengalaman daripada pertandingan tersebut. Okey, oleh itu mereka juga boleh menyelahkan potensi diri dengan membuktikan bahawa mereka mampu mengingati hafazan Al-Quran dengan baik. Okey, walaupun dipersembahkan di hadapan orang ramai. Okey, seperti mana yang kita tahu, okey, seorang penghafaz Al-Quran akan diiktiraf sebagai betul-betul ingat Al-Quran jika dia dapat membacanya dengan lancar di hadapan orang lain. Okey, ataupun membacanya sendiri di dalam solat. Okey, jika dia membaca seperti biasa dan berada di samping Al-Quran seorang diri, itu belum pasti dapat diiktiraf sebagai dia sudah mengingati Al-Quran. Okey, seterusnya, program ini insya-Allah dapat memantapkan hafazan mereka lah. Okey, dengan mengulang sendiri surah pilihan tu dan juga mempersembahkan kepada orang ramai adalah situasi yang sangat berbeza. Okey, apa yang saya maksudkan di sini adalah seorang penghafaz Al-Quran akan diiktiraf sebagai betul-betul mengingati Al-Quran sekiranya mampu membaca dengan lancar dan tidak tersekat-sekat apabila berhadapan dengan orang ramai walaupun dalam keadaan gementar. Okey, seperti mana yang saya maklum sebelum ni lah. Okey, maksudnya mereka tidak gentar untuk membaca Al-Quran di khalayak ramai, dan mereka lebih yakin dan juga melakukan persembahan yang betul-betul terbaik. Okey, yang kelima, okey, dengan pertandingan ini dapat memberi pengiktirafan kepada diri pelajar tersebut. Okey, murid semestinya akan berasa banggalah, okey, dengan kejayaan mereka. Kejayaan yang dimaksudkan bukan hanya menang dalam pertandingan tersebut, tetapi kejayaan yang kejayaan dalam menyertai dan membuat persembahan yang terbaik setakat yang termampu oleh mereka. Okey, jadi program ni telah memberi peranan dalam menjadikan guru yang kompeten pada masa hadapan. Okey, ini adalah peranan program tersebut kepada guru lah, kepada saya sendiri. Okey, pada pendapat saya, program ni dapat mendorong saya untuk menjadi seorang guru yang kompeten pada masa hadapan kerana terdapat beberapa
perkara lah yang saya dapat daripada program tersebut. Okey, yang pertamanya adalah program ni telah memberi peluang kepada saya untuk menimba ilmu. Okey, program ni dapat memberi peluang kepada saya untuk menimba ilmu dalam pengurusan program. Okey, dan seterusnya dapat menjadikannya sebagai pengalaman yang begitu bermakna bagi saya. Okey, sebagai pengarah program ini, saya dapat melatih diri saya untuk menjadi seorang pemimpin yang mana dapat menyumbang dari pelbagai aspek lah dalam sesebuah organisasi. Okey, seterusnya, program ni juga dapat membentuk kepribadian saya sebagai seorang guru. Okey, di mana melalui program ini dapat melatih saya supaya lebih bertimbang rasa dan memahami perasaan orang lain melalui tugasan yang telah diserahkan kepada ahli jawatan kuasa yang lain. Contohnya, sewaktu pembahagian tugas, saya telah memberi beberapa tugasan kepada guru untuk dilaksanakan sebelum program berlangsung lah. Okey. Dan apabila saya mendapati guru tersebut tidak mampu menyiapkan tugasan pada waktu yang telah ditetapkan, okey, saya memberi kelonggaran dan juga memberi lebihan masa untuk mereka menyiapkan tugasan tersebut, kerana saya lebih memahami jika mereka memaklumkan tentang kekangan masa yang mereka hadapi. Okey, seterusnya, menanam sifat amanah. Okey, melalui program ni juga dapat menjadikan saya lebih amanah dalam melaksanakan tanggungjawab. Okey, saya perlu melaksanakannya dengan sempurna dan tidak melakukannya semata-mata untuk kepentingan saya sendirilah. Okey. Seterusnya, menjadikan diri saya lebih berani. Okey, selain tu, program ni juga dapat menjadikan saya lebih berani untuk mengambil risiko. Okey, seperti mana saya mengambil iktibar dari seorang pemimpin yang berani mengambil risiko dan juga bersedia menerima segala akibatlah daripada tindakan yang diambil sendiri. Okey. Okey, seterusnya, lebih bersifat proaktif. Okey, melalui program ni dapat menjadikan saya bersifat lebih proaktif dalam melakukan sesuatu. Okey, saya perlu mengambil tindakan atas inisiatif sendiri tanpa menunggu arahan dari pihak pentadbir. Okey. Yang terakhir sekali adalah sanggup berkorban. Okey, melalui program ni membuatkan saya menjadi seorang guru yang sanggup berkorban dari sudut masa, okey, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Okey, ia juga melatih saya supaya tidak berkira dalam memberi manfaat kepada orang lain khususnya dan juga umumnya khasnya kepada pelajar lah. Okey, jadi selain tu saya sebagai seorang pemimpin perlulah sanggup turun padang, okey, untuk melihat sendiri keadaan sebenar agar lebih mendalami dan memahami situasi sesuatu perkara. Okey, jadi kat sini dapat memberikan saya pengalaman dan juga insya-Allah program ni dapat menjadikan diri saya seorang guru yang kompeten di masa hadapan. Okey, jadi itu adalah laporan keseluruhan program lah. Okey, seterusnya suka saya tunjukkan di sini lampiran di mana terdiri daripada lampiran A, B, C, D, E dan juga F. Okey, lampiran A, okey, iaitu laporan jawatan kuasa induk. Okey, terdiri daripada Tuan Pengetua iaitu sebagai penaung kepada program tersebut. Okey, Ustaz Azhar bin Mat Yusof. Okey, seterusnya penasihat program yang terdiri daripada pentadbir sekolah. Okey, seterusnya pengarah program, okey, bendahari unit cenderahati dan juga sijil. Okey, seterusnya AJK pelaksana program. Okey, yang ni sama juga seperti yang tadi, cuma kat sini yang bezanya adalah jawatan kuasa induk. Okey, kat sini tak ada jawatan kuasa induk. Okey, seterusnya lampiran B adalah
atau cara program ataupun tentative program lah. Okey, bermula daripada 8.30 malam dan juga berakhir pada 10.15 malam. Okey. Lampiran C adalah borang penyertaan seperti yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu untuk majlis hafazan Al-Quran ni, peserta haruslah mengisi dengan lengkap borang penyertaan dan diserahkan kembali kepada pihak penganjur. Okey, di dalam borang tersebut, pelajar perlu melengkapkan nama penuh, okey, nombor kad pengenalan, alamat surat menyurat, nombor telefon, tingkatan berapa, okey, rumah sukan, nombor bank ataupun nombor akaun bank dan juga nama bank untuk pihak kami, Bank In Saguhati, selepas tamat program lah. Okey, dan juga surat ini memohon untuk pelajar menandatangani tantangan lah. Okey, seterusnya lampiran D. Lampiran D iaitu ini surat kepada penolong kanan Al-Quran untuk jemputan menghadiri dan juga merasmikan majlis pertandingan hafazan peringkat sekolah ni. Okey. Okey, kat sini adalah sedikit maklumat. Okey, seterusnya surat kepada guru besar. Okey, yang ni sepatutnya berada di sebelum surat jemputan perasmi tadilah. Okey, surat kepada pengetua untuk memohon kebenaran mengadakan majlis pertandingan hafazan. Okey, seterusnya untuk lampiran lampiran yang sama tetapi surat yang berbeza. Ini adalah surat lantikan sebagai hakim pertandingan hafazan surah-surah pilihan. Okey, ini adalah ditujukan kepada juri, ketua juri dan juga juri-juri bawahan lah. Okey. Okey, lampiran E terdapat gambar sepanjang program. Okey, gambar-gambar sepanjang program. Lampiran F adalah senarai semak. Okey, yang mana semua dokumen yang telah saya sertakan di sini telah ditik di dalam senarai semak tersebut. Okey, saya rasa itu saja laporan program daripada saya. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.